Bahasa Albania. Bahasa Albania pula ada beberapa apa panggil dialek. Bahasa Arab pun ialah Jalalain, Muyassar, Azerbaijan, Bengali, Bosnia, Bulgaria, Chinese, Czech, Dutch, Belanda. Belanda pun ada 3. English banyaklah. English ni ada berapa kat sini? English Ahmad Ali sampailah kepada Yusuf Ali. Jerman ada 1, 2, 3, 4 bahasa Jerman. Bahasa Hausa, bahasa Hindi, Indonesia pun banyak. Bahasa Quraish Shihab, tafsir Jalalain, yang terjemahan tafsir Jalalain. Bahasa Itali, bahasa Jepun pun ada, Korea pun ada. Siapa-siapa minat Korea boleh bacalah Korea. Bahasa Kurdish, Melayu. Melayu Basmeh. Ni Melayu ni. Jadi Malay, Basmeh ni adalah tafsir pimpinan Ar-Rahman yang saya sebut dulu tu. Tafsir pimpinan Ar-Rahman ni kalau kita buka dia punya terjemahan dia tu memang sebiji yang diambil daripada tafsir pimpinan Ar-Rahman. Apa lagi? Banyaklah. Bahasa Persia. Persia ni bahasa Iran. Malayalam, Nor apa benda. Spanish, Tajikistan, Tatar, Turki pun banyak. Banyak dialek dia. Urdu pun banyak. Uzbek. Jadi banyaklah dia punya terjemahan tu. Okey, itu aspek penterjemahan Quran. Maknanya pada hari ini buku-buku ataupun terjemah Quran ni semua yang terjemah tadi semua diambil daripada buku-buku sebenarnya. Dia ada buku-buku yang ditulis dan dia guna buku tersebut dan dia masuk dalam laman web dia sebagai terjemah kepada ayat-ayat Al-Quran. Okey, yang pertama ma'ani at-tarjemah lughatan. Apa makna terjemah dari segi bahasa? At-tarjemah ma hiya tarjemah lughatan mal muradu bit tarjemah. Ja'at kalimah tarjemah fil arabiyyah litadullu ala ma'ani al-arba'ah. Jadi kalimah terjemah dalam bahasa Arab ni ada 4 makna. Ada 4 maksud terjemah. Yang pertama tablighul kalam liman lam yasma'uhu. Apa? Menyampaikan kalam kepada orang yang tak mendengar. Itu satu makna terjemahan. Dia bukan tak faham tapi dia tak dengar. Macam orang bisu lah, orang tuli yang tak dapat dengar. Dia memang tak boleh dengar. Jadi apabila orang baca ke apa tu, orang ada berita ke, sebab tu akan ada penterjemah. Itu dipanggil penterjemah juga. Penterjemah kepada orang yang guna bahasa isyarat yang kita tengok dalam TV 1 tu, apabila ada berita, maka ada orang yang tunjuk tangan tu adalah bahasa isyarat. Di bahasa isyarat tu ada satu bentuk terjemahan bagi orang yang tak boleh mendengar. Okey, itu adalah makna yang pertama. Tablighul kalam liman lam yasma'uhu. Menyampaikan kalam kepada orang yang tak boleh mendengar. Okey, sanian. Tafsirul kalam bi lughatihi nafsiha. Mentafsirkan, menjelaskan kalam dengan bahasa sendiri. Dengan bahasa sendiri pun satu bentuk terjemahan Quran, satu bentuk terjemah. Tafsir yang ada pada hari ini, tafsir dalam bahasa Arab, satu bentuk terjemahan sebenarnya. Tapi dalam konteks itulah menyampaikan kalam dengan bahasa sendiri.
Dan Ibn Abbas digelar sebagai terjumanil Quran. Terjumanil Quran kerana dia itu mentafsirkan Quran. Orang yang bijak, orang yang pandai mentafsirkan Quran. Orang yang hebat dalam ilmu tafsir di kalangan sahabat antaranya adalah Ibn Abbas. Dan dia digelar sebagai terjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Ni sempena doa Nabi lah. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Dengan berkat doa Nabi ni menyebabkan Ibn Abbas ni mencapai hebat di dalam menterjemahkan Al-Quran ataupun mentafsirkan Al-Quran. Okey, itu adalah makna yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, salisan. Tafsirul kalam bi ghairi lughatihi. Yang ketiga ni, dia mentafsirkan kalam dengan bahasa yang lain. Kalau tadi dengan bahasa Arab, dengan satu bahasa. Yang ini dia mentafsirkan kalam dengan bahasa yang lain lah. Dengan contohnya daripada bahasa Arab, Quran bahasa Arab ditafsirkan dengan bahasa Melayu. Itu juga satu bentuk terjemahan Al-Quran walaupun dia mentafsirkan. Okey. Rabi'an. Yang keempat, naqlul kalam min lughatin ila ukhra. Biasa kita perlu disebut terjemahan, yang inilah maksud dia, iaitu menakalkan, memindahkan kalam daripada satu bahasa ke bahasa yang lain. Itu adalah makna terjemahan juga. Dan makna itulah makna yang paling biasa digunakan. Apabila disebut terjemahan, maka orang akan gambarkan bukan mentafsirkan, tapi dia memindahkan kalam itu daripada satu bahasa ke bahasa yang lain. Itu adalah makna terjemahan. وَلِأَنَّ هَذِهِ الْمَعَانِي الْأَرْبَعَةِ تَشْتَرِكُ فِي أَنَّ مَعْنَهَا الْبَيَانِ. Keempat-empat makna ini sebenarnya dia sepakat ataupun dia berkongsi dengan makna menjelaskan. Jadi keempat-empat makna tu dia ada kaitan dengan al-bayan, iaitu menjelaskan. Atlaqatu tarjamah ala kulli ma fihi bayan. Jadi disebut sebagai terjemah tu memberi penjelasan. Makna pertama pun menjelaskan, cuma orang yang tak dengar, menjelaskan kalam kepada orang yang tidak mendengar. Makna yang kedua pun menjelaskan kalam dengan bahasa yang sama. Makna yang ketiga pun menjelaskan kalam dengan bahasa yang lain. Makna yang keempat pun menjelaskan kalam tetapi dia dalam bentuk terjemahan translate daripada satu bahasa ke bahasa yang lain. Dia dalam konteks menjelaskan juga. Itu adalah persamaan keempat-empat maksud itu. Keempat-empat makna terjemah itu. Dan makna al-bayan ini, kalau kita jumpa contohnya penggunaan terjemah perawi. Sebenarnya dia memberi makna penjelasan kepada biodata perawi. Ataupun biodata juga biasa juga orang sebut sebagai terjemah al-katib. Terjemah al-katib maknanya biodata perawi, biodata penulis. Terjemah juga ada juga. Wallazi yu'inuna min hadhihi al-ma'ani as-salis wal rabi'.
Jadi yang dia naknya dalam perbincangan kita ni sebenarnya, kita tertumpu kepada makna yang ketiga dan makna yang keempat sahaja. Makna yang pertama, yang kedua tu kita tak bincanglah. Kita walaupun ia ada kaitan dengan terjemahan, tetapi dalam skup yang berlainan. Tapi makna yang ketiga dan keempat, dia secara khusus ada kaitan dengan perbincangan kita ni. Ini adalah iaitu terjemah dengan makna menjelaskan dengan bahasa lain dan juga terjemahan dengan makna memindahkan satu perkataan kepada bahasa lain. Perkataan dalam satu bahasa kepada bahasa-bahasa lain. Okey, itu adalah yang kita maksudkan, yang dimaksudkan dalam perbincangan tajuk terjemah Al-Quran ini. Okey, daripada sini, terjemah ini terbahagi kepada dua. Ilmu terjemahan, kalau kita belajar, kita ikut kursus penterjemahan, di Malaysia tu dia ada satu institusi khusus yang mengendalikan isu-isu tentang terjemahan, iaitu Institut Terjemahan Malaysia ataupun Terjemahan Negara Malaysia, ITNM. Masa saya belajar, masa saya buat master dulu, saya pernah ikuti kursus di ITNM. Jadi saya belajarlah macam mana kaedah nak menterjemahkan daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain. Khususnya bahasa Inggeris lah. Saya ada ikuti kursus kat situ. Kerana tesis saya tu adalah kaitan dengan konsep terjemahan. Jadi saya gunakan bahan-bahan kat situ tu untuk saya masukkan dalam tesis saya. Dan kat situ pun dia akan ajar dua cara penterjemahan itu berlaku. Satu disebut sebagai word by word, terjemahan word by word. Satu ayat ataupun satu kalimah ke ataupun terjemahan harfiah. Harfiah itu bahasa Arab, dan bahasa Inggeris word by word. Satu kalimah diterjemahkan dengan satu kalimah. Setiap kalimah itu diterjemahkan. Dipanggil terjemah al-harfiah. Yang kita belajar ni samalah, yang saya mengajar dengan apa yang saya belajar dulu itu sama je. Iaitu terjemah harfiah, word by word. Maksudnya apa? Iaitu naqlul kalam min lughatin ila lughatin ukhra ma'a mura'at al-muwafaqah fi an-nuzum wat tartib wal muhafazah ala jami' ma'ani al-asl al-mutarajjim. Jadi maksudnya terjemah harfiah ni, terjemahan yang meraihkan kedudukan. Kedudukan kena jaga. Kedudukan bahasa asal dengan kedudukan bahasa yang terjemah tu dia tak boleh lari jauh. Dia mesti sama. Contohnya seperti Zahaba Muhammadun ilal madrasah. Kita terjemah telah pergi Muhammad ke sekolah. Zahaba telah pergi, Muhammad lah. Ilal madrasah, ila ke sekolah. Itu dipanggil terjemahan harfiah, word by word. Kita tak boleh nak tukar dia. Muhammad telah pergi ke sekolah pada waktu pagi. Contohnya macam tu. Dia dah lari dah. Jadi Muhammad tu dia duduk depan. Yang tadi tu Zahaba tu telah pergi Muhammad ke sekolah. Jadi terjemah harfiah tu tak boleh lari dari segi susunan kalimah-kalimah tu. Kita kena susun tu ikut susunan asal. Boleh faham ah? Tu adalah terjemah harfiah, word by word. Jadi dalam terjemah harfiah ini ada dua syarat. Dua syarat dia, syartaini. Al-awwal wujud mufradat fi lughatit tarjemah musawiyah lil mufradat fi lughatil asli. Syarat yang pertama, kena ada mufradat bagi setiap kalimah. Mufradat tahu kan? Mufradat tu kalau bahasa Arab ila ke, contohnya. Zahaba tu pergi. Itu adalah mufradat. Kena ada
sama, mufradat tu kena ada bagi setiap kalimah yang nak diterjemah. Mufradat ni satu kalimah je. Kalau dua kalimah tu dia dah, dua tiga kalimah tu dia bukan mufradat, dia bagi penjelasan. Dia mufradat ni satu kalimah ataupun mungkin dua kalimah. Kalau banyak kalimah tu dia bukan disebut mufradat. Okey, syarat yang kedua adalah dia punya tata bahasa tu dia hampir sama antara bahasa yang diterjemah dengan bahasa asal. Dia ada segi domainnya, domain mustatir, domain macam-macam domain tu dia dekat-dekat. Jadi dua syarat ini mengikut perbincangan dalam buku ni lah, saya baca buku ni. Dia kata tidak mungkin berlaku bagi setiap bahasa tu, tak mungkin ada, kalau syarat pertama, tak mungkin ada bahasa yang ada setiap kalimah tu ada mufradatnya. Kita ambil contohnya. Contoh dalam bahasa Melayu, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Sesuatu kalimah tu, saya ambil satu kalimah. Cuba awak terjemah satu kalimah ni. Sabar. Sabar. Yang kedua adil. Ada tak dalam kosakata bahasa Melayu, bahasa Melayu, kalimah sabar dan kalimah adil? Ada tak? Siapa boleh bagi? Maksudnya sekali dalam satu perkataan kan Ustaz? Satu kalimah aja, satu kalimah. Yang makna perkataan sabar dan makna adil. ada kot. Ada? Tak ada. Ada Hakim? Tak ada Syazana? Tak ada kan? Tak ada. Kita guna kalimah sabar juga. Kita guna kalimah sabar. Adil pun kita nak terjemah adil di dalam bahasa Melayu tak ada. Jadi tak boleh nak translate. Adil tu kita pun guna kalimah bahasa Arab juga. Kita pun faham adil ke sabar ke dengan bahasa Arab juga. Maksudnya nak cari satu kalimah, satu bahasa tu yang ada semua perkataan dalam bahasa yang lain tu agak susah lah. Ataupun kalau ikut buku ni dia kata mu'tazir ataupun tak ada. Jadi kedua syarat ni hampir tak ada. Contohnya sabar tadi, sabar. Nak terjemah sabar ni apa? Tenang, tak boleh. Nak terjemah sabar ni sebagai apa? Tunggu, tak boleh. Kalau orang Kelantan dia ada satu istilah. Ada orang Kelantan sini. Saya ni balik kampung duduk Kelantan. Dia ada istilah ok. Pernah dengar? Siapa orang Kelantan sini? Cuba mengaku orang Kelantan. Saya nak tahu ada tak? Tahu tak kalimah? Tahu. Siapa? Wan. Biasa Wan ni Kelantan Terengganu je. Wan Nur Izni. Saya bukan orang Kelantan, Ustaz. Bukan. Kalau Wan Najmuddin bukan ke? Siapa cuba mengaku. Saya nak tanya satu soalan ni, tahu tak? Ni Adawiyah. Okey, ni Adawiyah tahu tak makna ok dan tebing? Oh, tahu? Ok tu apa? Tahu. Macam tunggu dulu kan. Kita Boleh tak terjemah kita sabar. Boleh tak kalau saya terjemah ok tu sebagai sabar? Sabar, boleh tak? Tak juga. Tak juga kan. Oh tu macam boleh je tunggu dulu ke kan? Tunggu dulu. Sabar sekejap, tunggu dulu. Lebih kurang kan? Tapi kalau bahasa Melayu, saya rasa tidak ada lah satu perkataan sabar. Adil ke? Adil pun tak ada. Adil pun kita nak terjemah dalam bahasa Melayu pun tak ada. Sebab adil tu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia panjang terjemahan dia tu. Itu bukan terjemahan, tu dah huraian.
Meletakkan sesuatu pada tempatnya tu adalah adil. Bukan sama banyak, bukan saksama. Itu adalah contoh lah, saya ambil itu sebagai contoh bagaimana nak menyatakan bahawa sesuatu kalimah tu dia tidak ada ni menurut buku ni, mungkin ada buku-buku lain tu saya tak pastilah, tapi menurut buku ni dia kata dua syarat ni tidak ada, tak mungkin berlaku terjemahan harfiah daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain, kerana dari segi kosakata tadi dan juga dari segi tata bahasa yang tidak sama. Okey, kita berbalik kepada perbincangan kita. Okey, hukum terjemah harfiah. Jadi dia kata, kalaulah terjemah harfiah ni tak mungkin berlaku dan mustahil berlaku, maka nak terjemah Al-Quran dengan terjemah harfiah ni tidak boleh. Sebab tidak mungkin berlaku kita nak terjemah Quran secara harfiah daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Macam tadilah, kita nak terjemah kalimah adil dengan satu kalimah saja tak ada. Nak terjemah perkataan sabar dengan bahasa Melayu pun tak ada. Kita nak terjemah perkataan banyaklah, kalau saya sebut contoh tu banyaklah. Perkataan nuzul, anzala tu apa? Anzala tu bukan makna turun. Turun tu maknanya, tapi dia ada penggunaan dia. Nazzala, kita dah bincang dulu. Perkataan apa lagi? Perkataan banyak sangatlah. Jadi dia hampir mustahil untuk menterjemah Al-Quran secara harfiah ke dalam bahasa lain. Itu adalah, jadi dia tak mungkin berlaku. Jadi hukumnya haram dan tidak mungkin berlaku terjemahan harfiah Al-Quran. Okey, itu boleh faham lah, terjemahan harfiah. Kemudian yang kedua adalah terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah tu maknawi ataupun tafsiri. Tafsir tu dia bukan sekadar pindah satu patah kepada satu patah perkataan yang lain, tetapi dia menjelaskan. Yang ada pada hari ini ni adalah terjemahan tafsiriyah. Dia menjelaskan. Dia tak boleh nak terjemah satu kalimah dengan kalimah yang lain, tak boleh. Kerana tadilah. Jadi dia mentafsirkan sesuatu kalimah, sesuatu ayat tu. Kalau kita baca ada 10 perkataan. Bismillahirrahmanirrahim contohnya. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada berapa? 4 patah perkataan ataupun 5 patah perkataan. Tetapi dalam terjemahan, dia tak boleh terjemah dengan 5 patah je. Dia mungkin akan jadi 10 patah. Jadi itu adalah disebut sebagai tafsiriyah. Dia menjelaskan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi yang Maha Pemurah tu daripada Ar-Rahman tu tak boleh nak terjemah dengan satu patah je. Kena ada penjelasan. Allah yang sangat-sangat pemurah contohnya. Yang sangat-sangat penyayang. Dia 3 patah perkataan. Yang sangat pemurah, yang sangat penyayang. Daripada satu kalimah tu dia terjemah kepada, itu adalah kira penjelasan. Bukan terjemahan, tetapi dia adalah penjelasan kepada terjemah tersebut. Itu adalah terjemah tafsiriyah. Okey. Itu makna terjemahan tafsiriyah. Hukum terjemah tafsiriyah. Dari segi hukum terjemah tafsiriyah ini, hukum ni lebih kepada terjemah Quran, bukannya hukum terjemah biasa. Terjemah biasa ni tidak ada hukum. Tapi bagi Quran, ulama ada pandangan untuk boleh tak terjemah Quran secara tafsiriyah. Boleh ke tak boleh? Kalau kita kata boleh je. Tetapi pada perbincangan ulama, ada ulama yang membolehkan dan ada ulama yang tidak membolehkan. Ada ulama yang kata tak boleh nak terjemah Al-Quran secara harfiah, secara tafsiriyah. Itu ada juga. Okay, kita akan sebut secara detail. Okey, di antara ulama yang kata boleh tu ataupun al-muayyidin, golongan yang menyokong terjemahan secara tafsiriyah ini, hujah-hujahnya, antara hujah dia lah, dia kata
Dakwah Islam ni dakwah yang umum, bukan dakwah kepada orang Arab sahaja. Kalau orang Arab tu dia boleh faham Quran kerana Quran dalam bahasa Arab. Tetapi bagi orang bukan Arab, nak faham Quran ini tak boleh kerana bukan bahasa mereka. Jadi perlu kepada diterjemahkan ke dalam bahasa yang mereka boleh faham. Itu hujah yang paling kuatlah. Itu hujah yang pertama. Hujah yang kedua, dia kata orang ajam ni dia nak merasai dipanggil tazawwuq Qurani. Tazawwuq tu maksudnya zuk, dia merasai kelazatan, kehebatan bacaan Quran, dia tak mampu nak merasai kelazatan tazawwuq Qurani. Nak baca Quran tu dia boleh menangis ke ataupun sebab tu kalau orang Arab imam-imam di Mekah contohnya dia baca Quran tu boleh menangis kerana dia menghayati, dia faham maksud ayat-ayat. Kita baca Quran nak menangis tu tak boleh. Kenapa? Kerana kita tak faham. Kita baca ayat-ayat yang pasal azab pun kita baca dengan biasa-biasa je, boleh pula ketawa lagi. Itu adalah sebab kita tak faham. Inna azabi lasyadid. Kalau orang baca dia faham tu, dia akan rasa di lubuk hati dia perasaan turun, perasaan gemetar, azab yang pedih. Inna azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka itu sangat-sangat pedih. Macam tu lah. Tapi orang yang tak faham tu dia baca biasa-biasa sebab dia tak faham. Jadi untuk merasakan kelazatan tazawwuq Quran ini bagi orang yang macam kita, dengan kita baca terjemahan, baca satu ayat kita baca terjemahan, baca ayat rasa-rasa, baca terjemahan barulah kita rasa bahawasanya azab Allah itu sangat-sangat pedih, sangat-sangat kalau nikmat pula kita akan rasa nikmat Allah ini sangat-sangat hebat. Kita akan rasa senang untuk beramal, untuk beribadat kerana dengan membaca ayat-ayat. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu mereka hidup dalam syurga al-araf, berada di atas mahligai ketiga di sisi mana. Jadi kita berasa seronok dan kita rasa senang pada benda itu. Kalau kita baca tak faham, rasa biasa-biasa saja. Okey. Yang ketiga adalah idza kana al-arabi bihadati ila la yufassir al-Quran. Orang Arab dia melakukan pada tafsir Quran untuk faham Quran. Apatah lagi orang Arab. Kita kena tafsir banyak dalam bahasa Arab. Kalau itu kan orang Arab kita tafsir saja. Mereka ini dah tahu dah. Kita tafsir banyak yang oleh orang Arab sendiri. Kadang mereka pun perlu pada penjelasan pada Al-Quran. Tambah lagi perlu pada penjelasan. Ini adalah golongan al-Ayyidin. Manakala ada golongan yang mendatang pula. Dia ada dua golongan yang mendatang. Golongan yang mendatang maksudnya mereka bagikan kalau faham Quran ini perlu belajar bahasa Arab. Tak boleh diterjemahkan dalam bahasa lain. Kena belajar bahasa Arab barulah boleh faham Quran. Hujah dia katakan terjemah ini adalah kalau kita dibagi dia kalau terjemah dia daripada word ke word, daripada lima kali barulah terjemah. Kalau terjemah itu diberi penjelasan atau bukan terjemah dipandangkan dia lah itu sudah dia katakan sebagai pandangan orang yang menerjemahkan, bukan asal Quran, tapi itu adalah pandangan orang yang menerjemahkan Quran. Jadi apabila kita pandangan manusia, boleh jadi pandangan tersebut betul atau salah. Sebab pandangan manusia itu adalah yang orang yang menolak golongan yang kata nak faham dan belajar bahasa Arab lebih dalam lain. Okey, yang boleh kata untuk kita merasai surat Al-Quran ini maka tak mampu sekiranya diterjemahkan. Sebab baca Quran dalam bahasa Arab, faham ayat-ayat dengan bahasa Arab itu dia sangat istimewa. Tidak mampu kalau orang yang faham Quran dengan terjemahan
lazatan semata rasa. Orang yang faham bahasa Arab rasa. Dia dulu. Dan dia kata yang ketiga, sekiranya Al-Quran yang diterjemah takut dia termasuk dalam tabligh buat tahrif, membuka dan mengubah Al-Quran. Itu pandangan dia. Jadi kita takut Quran itu dibuat dengan asli. Itu adalah tiga pandangan yang baik dan pandangan yang al-Ma'aridi bukan yang menentang. Okey, bagaimana kita nak menceritakan pandangan ini? Jadi pandangan ini sebenarnya ada di kalangan al-Ma'aridi, ada yang terlalu dasar yang terlalu bermudah-mudah. Biasalah di kalangan al-Ma'aridi ada juga yang terlalu syadid. Jadi perlu ada jalan tengah di dalam kita nak menterjemahkan pandangan ini. Tidaklah sampai tahap boleh langsung dan tidaklah sampai terlalu membolehkan. Dan dari sana untuk mengambil jalan tengah, ulama telah menetapkan beberapa syarat ataupun beberapa perkara yang perlu dijaga apabila menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa lain. Jadi ulama-ulama secara kesimpulannya mereka mengatakan tidak ada masalah ubah mentafsirkan Quran. Jadi nak tafsir, terjemahan ahli ini adalah tafsir, bentuk tafsir. Jadi tafsir ini sesuatu yang dibolehkan. Nak tafsir Quran ikutlah, nak tafsir dalam bahasa Arab ke, nak tafsir dalam bahasa Melayu ke, dalam bahasa Cina ke, ikutlah. Boleh. Apa yang ada pada hari ini bukanlah terjemahan word by word. Word by word itu tak mungkin berlaku. Yang ada adalah terjemahan tafsiriyah. Jadi nak mentafsirkan Quran, dia boleh menggunakan dengan pelbagai bahasa. Cuma ulama menggariskan beberapa syarat. Yang pertama, syarat pertama kalau nak terjemah Quran tu perlu ada nas Quran. Kita tak boleh tinggal nas Quran. Jangan tulis ataupun jangan terjemah, ambil ayat, ambil terjemahan sahaja, baca terjemahan sahaja. Kena ada nas Al-Quran di tengah, di tepi itu barulah terjemahan kepada ataupun di bawah ayat tu barulah terjemahan. Ini yang dibuat oleh kitab-kitab, oleh kitab buku pada masa sekarang. Dia akan ada ayat Quran dan dia ada terjemahan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, mestilah di dalam nas tersebut, nas Al-Quran itu tidak dicampur dengan nas-nas yang lain ataupun dengan kalimah-kalimah lain. Nas Quran itu mesti ditulis itu straight je, ayat itu saja, tidak ditokok tambah dengan walaupun dia nak menjelaskan ayat, tapi tak boleh dia tak di tengah-tengah ayat, takut orang bertukar pula. Dia nak menjelaskan keistimewaan ayat, dia tak di tengah-tengah. Tak boleh, dia mestilah straight je kat bawah tu. Masa dia menjelaskan maksud tu barulah dia boleh letak penjelasan kepada ayat tersebut. Okey, yang ketiga, dia tidak boleh nak menulis Al-Quran, huruf Al-Quran dengan huruf selain daripada bahasa Arab. Nak tulis dalam huruf Latin. Allazina, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia pun tulis ALHAMDULILLEH RABB, Rabbil Alamin, dalam tulisan Rumi. Dari segi ini dia tak boleh. Tak boleh kerana kita baca tu tak sama. Sebutan dia tu tak sama. Cuma bagi orang-orang tertentu yang baru masuk Islam, itu lainlah. Dia nak memudahkan, dia mungkin boleh tulis tu untuk dia boleh baca je. Tapi kita kena betulkan dan akhir sekali dia boleh baca dalam huruf bahasa Arab itu. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat, al-iqtisar fi tarjemah ala ma'ani nass al-mubashar. Maksudnya terjemahan tersebut mestilah secara langsung. Perkataan-perkataan yang digunakan itu perkataan-perkataan yang mudah, yang biasa digunakan, dan jangan memasukkan perkataan-perkataan yang terlalu bombastik. Bombastik itu maksudnya perkataan-perkataan yang susah-susah lah.
orang-orang kampung tu tak biasa dengar. Kita mestilah committed di dalam mengamalkan amal ibadat contohnya. Jadi apabila orang kampung tu boleh pula dengan tulisan Jawi ya, kita kena committed di dalam beramal ibadat. Tu bahasa-bahasa bombastik tu dia bolehlah orang yang bandar, orang yang akademik tu boleh baca, tetapi orang kampung, orang biasa-biasa tu dia mungkin agak susah nak baca. Okey, itulah antara syarat terjemahan yang boleh saya sebut. Jadi ini, tajuk ini sebenarnya dia bincang berkenaan dengan terjemahan Al-Quran. Boleh tak menterjemahkan Al-Quran dalam bahasa-bahasa lain. Jadi kesimpulannya dibolehkan. Dan terjemahan itu salah satu daripada bentuk tafsir Al-Quran. Okey, wallahu alam, ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh faham ah? Suara saya boleh dengar jelas ah? Boleh. Ustaz, Okey, ya. Ustaz, saya ada soalan. Untuk dalil Quran yang Ar-Rahman 'alal arsy istawa tu, Ya, ya. perkataan istawa Hmm. dalam bahasa Melayu ditukar kepada bersemayam tu, bersemayam di atas aras. Ya, ya. Ada yang takwil berkata dengan istilah iaitu menguasai, dan ada yang takwil semayam tu maksudnya duduk dengan cara dia, maknanya tak sama dengan cara manusia. So macam mana pendapat Ustaz? Ada huraian lain ke atau saya punya cara faham salah ke? Minta pencerahan. Okey. Tu ayat yang bentuk macam tu dia dalam kategori ayat mutasyabihat. Dan kita pun sebenarnya ada tajuk khusus ayat-ayat mutasyabihat. Mungkin minggu depan ataupun minggu sekali lagi saya akan bincang tajuk mutasyabihat, ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Okey, secara umumnya saya jawabnya, jadi ayat-ayat mutasyabihat ini ayat-ayat yang ada perselisihan pandangan di kalangan ulama. Ada ayat, ada ulama yang mereka tidak mentakwilkan makna istawa tu. Kalau cuma apabila diterjemahkan tu, saya tak pastilah sama ada betul ataupun tidak terjemahan tersebut. Tapi apabila diterjemahkan makna bersemayam, mungkin tak betul. Bersemayam istawa, wallahu alam lah, saya pun bukanlah pakar bahasa. Jadi apabila diterjemahkan dengan sesuatu terjemahan itu, mungkin orang akan gambarkan benda yang lain. Benda macam kita kata raja bersemayam di singgasana. Jadi seolah-olahnya sama dengan yang tu. Sedangkan istawa tu dia tak tahulah boleh tak terjemah. Sebab tu nak terjemah istawa dengan bersemayam ni pun dia kena tengok jugalah. Dari segi konteks dia tu betul ataupun tidak. Dari segi bahasa Arab tu. Cuma istawa tu kalau ikutkan pandangan khalaf ataupun pandangan ulama-ulama khalaf, ada yang mereka tidak mentakwilkan, tidak menterjemahkan makna istawa. Jadi istawa tu wallah alam, kita bahasa Melayu kita nak terjemah bersemayam ke ataupun duduk ke, wallah alam, saya pun tak pasti macam mana terjemahan. Kita akan tengok terjemahan dalam Quran tu. Tapi biasa orang terjemah istawa tu bersemayam. Cuma kita nak gambarkan bersemayam ni sebagaimana raja bersemayam di singgasana ataupun di tempat duduk dia tu, tak boleh lah. Itu bukan maksud bersemayam tu macam tu. Dan sebab tu ada di kalangan ulama khalaf yang menterjemahkan ataupun mentafsirkan ataupun mentakwilkan bersemayam ini ataupun istawa tu dengan makna menguasai. Kedua-dua tu sebenarnya dia betul dan dia dalam lingkungan ahli sunnah wal jamaah. Kita jangan berbalak. Yang tak takwil pun ahli sunnah wal jamaah, yang mentakwilkan pun ahli sunnah wal jamaah. Masih lagi dalam ahli sunnah wal jamaah. Cuma pendekatan itu berbeza. Kerana manusia ni, ada manusia yang dia boleh terima biasa-biasa, dia boleh terima je apa yang kita beritahu, dia boleh terima. Allah
bersemayam di arash. Okey, bagi dia okey, it's okay. Ada yang kritis. Kritis ni dia nak tahu lebih lanjut. Bagaimana Allah bersemayam di arash ni? Adakah sama dengan manusia yang ataupun raja ke yang berada di singgasana? Jadi manusia-manusia yang jadi macam tu ni, mungkin pendekatan dia tu berbeza. Dia menggunakan kena takwilkan. Jadi kalimah istawa ini ulama mentakwilkan dengan menguasai. Allah menguasai langit dan bumi. Tu secara ringkasnya saya boleh cerita macam itulah. Dan insya-Allah kita akan bincang secara lebih lanjutlah dalam tajuk muhkam dan mutasyabih. Boleh Hakim ah? Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Okey, ada soalan lain nak tanya?